Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi petang 21 Oktober 2020 bersama saya Alfaris Jemurin. Berita utama, Petros yang akan dibina di Sarawak bakal menjadi stesen pengisian bersepadu pertama di Malaysia yang akan dibangunkan oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan anak syarikatnya SEDC Energy Sendirian Berhad. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata pembinaan stesen tersebut merupakan satu pendekatan baru dalam industri minyak dan gas serta dari sudut industri tenaga. Dan saya harap bahawa ini melambangkan satu lagi pendekatan baru di mana kita mempunyai stesen minyak 3-in-1. Kalau kopi dah 3-in-1, stesen minyak pun ada 3-in-1, iaitu satunya pengisian menggunakan fossil fuel ataupun bahan bakar yang kita tahu, dan keduanya menggunakan elektrik, iaitu kereta yang menggunakan tenaga elektrik bateri, dan ketiganya menggunakan cara baru, iaitu bahan bakar hidrogen. Ini adalah pertama kali di Malaysia kita ada 1 dan 3 bahan bakar. Pertama kali. Dan pertama kali jualah di Kampung Darul Hana. Kampung lain saya ada, Darul Hana ada. Tahniah kepada orang Darul Hana. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan dalam Majlis Pecah Tanah Stesen Pengisian Bersepadu di Darul Hana pada Selasa. Dalam sidang media selepas Majlis Pecah Tanah tersebut, Datuk Patinggi Abang Zohari memberitahu penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar adalah satu pendekatan untuk memperkenalkan penggunaannya. Kita hari ini seluruh dunia menghadapi masalah alam sekitar, iaitu pencemaran alam sekitar. Dan untuk pembangunan kita di Sarawak khasnya, mungkin Malaysia pada alamnya, dan saya nampak hari ini pun Perdana Menteri telah bercakap mengenai sustainability, iaitu menjaga alam sekitar. Jadi kita di Sarawak, kita ada mempunyai sumber untuk mengeluarkan hidrogen. Kita ada mempunyai protoplan kita, dan kita nampak bahawa ini dapat digunakan sebagai satu lagi bahan tenaga yang boleh diperbaharui. Dalam pada itu, Ketua Menteri menambah usaha kerajaan negeri tersebut akan menjadi satu permulaan dari sekarang di mana tenaga akan berkisar kepada penggunaan hidrogen. Sementara itu, berucap dalam Majlis Sama Pengerusi SEDC, Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Hussein memaklumkan 6 buah stesen akan dibina di seluruh negeri Sarawak. Setakat ini, kita telah merancang untuk membina 6 buah stesen di seluruh negeri Sarawak, dan ianya bermula dengan stesen di sini, iaitu di Darul Hana. Stesen kedua juga akan dibina di Kuching, di Batu Kawah. Manakala 4 lagi stesen akan dibina di Seri Aman, di Sibu, Bintulu dan juga di Miri, Bandar Miri. Jelasnya lagi, pembinaan stesen merupakan antara hasil wawasan agenda ekonomi hidrogen yang dicetuskan oleh Ketua Menteri sendiri dalam usaha untuk mencapai negeri pendapatan tinggi yang bersifat dinamik. Berita seterusnya, penantian selama kira-kira 30 tahun penduduk di Bawang Asal untuk menikmati kemudahan jalan yang lebih baik akan berakhir dengan siapnya pembinaan Jalan Sungai Bidut, Kampung Sebedel, Kampung Bungan Kecil. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing, projek tersebut akan dibina dalam 2 pakej. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan menjelaskan pakej A, projek berkenaan menelan kos sebanyak RM104 juta sepanjang 22 km dan dijangka siap pada 27 November tahun hadapan. Manakala pakej B, projek melibatkan pembinaan Jalan Kampung Sebedel dan Kampung Bungan Kecil sepanjang 16 km bernilai RM200 juta. Earth-making ceremony for the construction of first 22 kilometers package A. Package A, 22 kilometers package A cost 104 million. Package B will be another 16 kilometers that will finally join to jembatan pertigaan, dan that cost 200 million.
So in all, the project I'm putting in here is 22 kilometer plus 16 kilometer. That funding will go into Mata Ikan Bridge. Bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Jalan Sungai Bidut Kampung Tutus, Kampung Sebedel, Kampung Bungan Kecil pada Selasa, Tan Sri James yang juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS menasihatkan semua penduduk di kawasan terbabit supaya berhati-hati memilih kerajaan yang benar-benar boleh membawa pembangunan kepada rakyat. Sementara itu, dalam sidang media sama, Tan Sri James menegaskan tidak menjadi masalah untuk Sarawak mengadakan pilihan raya negeri PRN dengan syarat perlu mengenakan garis panduan SOP yang ketat bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Katanya ini dibuktikan dengan kejayaan beberapa negara luar yang mengadakan pilihan raya baru-baru ini namun berupaya mengawal wabak berkenaan dari merebak selepas mengenakan SOP yang ketat. COVID-19 is a factor, but there are other countries that held an election myself COVID-19. One is Singapore, one is South Korea, recently is New Zealand, and they hold the election without there's no problem, provided the pandemic SOP is strictly followed. But for us, we have no choice because we don't do it now. After 5 years, automatically it will be local. So they would like another law said they will close. So it doesn't matter to be provide stringent SOP as followed. Election can be held anytime. Berikut pula, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak Mintred menggalakkan usahawan kecil dan sederhana yang belum mempunyai lesen untuk segera mendaftarkan perniagaan mereka. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Industri Kecil dan Sederhana Sarawak, Datuk Mohammad Narodin Majais berkata, berdasarkan data yang ada di pihak berkuasa tempatan PBT dan Majlis Daerah di seluruh Sarawak, terdapat 44,000 usahawan kecil dan sederhana di bawah jagaan mereka dan lebih 50% atau 25,000 masih belum mendaftarkan perniagaan mereka. Setakat itu kita sudah melaksanakan 4 program yang serupa. Apa yang kita adakan itu, pertamanya kita adakan di Lawas. Kita berjaya mendaftarkan peniaga baru sebanyak 150 orang. Dan hari ini 80 yang baru kami orang. Yang hadir di sini 140. Jadi banyak lagi yang akan mendaftar. Jadi yang sudah menerima orang dan pengantar sebanyak 580 orang yang telah berjaya didaftar pada setakat ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan program Jum Register Bisnes Sarawak Ku Sayang, anjuran Mintred dengan kerjasama Perbadanan Ekonomi Sarawak, SEDC dan Pejabat Daerah Simunjan di Dewan Masyarakat Gedong pada Selasa. Sementara itu, salah seorang peserta Siti Hawa Saleh dari Kampung Gedong yang mengusahakan tenunan songket sejak 2009 dan mempunyai lesen perniagaan ini menyifatkan penganjuran program ini sangat bagus dan bermanfaat kepada mereka yang mempunyai perniagaan. Programnya sangat bagus untuk mana yang tidak nak mula lesen, mana yang dah lama-lama tidak mula nak saya ada lesen susah agak. Baguslah ia tu. Bagi kami lah bagus juga, macam kesenangan semua ada. Macam tawaran ada, sumbangan sidak ia pun ada untuk bagi kita orang lesen lah. Pendapat itu turut disokong Abdul Fakir Yuni yang merupakan pengusaha burger dan chicken chop di daerah Gedong dan belum mempunyai lesen perniagaan dan kini telah mendaftarkan perniagaannya dalam program Jum Register Bisnes Sarawak Ku Sayang pada kali ini. Alhamdulillah, dalam masa dekat insya-Allah akan dapat lesen perniagaan dan banyak manfaat daripada program itu. Terutamanya kita tahu cara macam ni berniaga, macam ni ngurus duit kita, macam ni kita nak daftar lagi, macam ni kita nak upgrade bisnes kita dari kampung ke bandar. Sekian edisi petang bersama saya Al-Faris Jemurin. Saksikan berita selanjutnya dalam edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.